بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Muadzin, yang dengan suara beliau kita diajak untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kita diingatkan bahawa as-salatu khairum minan naum, dan kemudian kita jawab bukan saja dengan lisan, dengan ucapan sadaqta wa bararta, tapi kita datang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian bahawa salat itu khair, lebih baik dari tidur. Walaupun kita dah selalu sebutkan, Allah menyatakan menerusi surah An-Naba, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu, kata Allah, sebagai subata, sebagai sumber kerehatan. Kan tetapi bila kita dipanggil salatu khairu minan naum, maka dengan ucapan, kalau belum kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang dengan ucapan itu kita bawa jasad kita yang juga milik Allah, kerana itu suatu kepastian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya Tuan Imam yang mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah berkenaan The Family of Imran, suatu keluarga yang penuh dengan keberkatan. Ali Imran, keluarga Imran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan tadi dengan firman-Nya, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu daripada panggilan dan gelaran untuk baginda adalah Al-Mustafa, artinya yang terpilih. Jadi bila Allah sebut innallaha astafa, Allah telah memilih Adam. Kemudian siapa lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dalam ayat ini? Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim yang penuh dengan keberkatan. Bila sebut Ali Ibrahim, macam juga kita baca dalam tahiyat kita, rasanya dah selesai lah. Abang Kasim pun dah agree rasanya, tak ada masalah tentang kalimah syahadah. Kerana kalau Abang Kasim kata kenapa tak baca wa asyhadu anna Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam tiap salat kita ada selawat yang dipanggil Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Kerana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ala Imran, dan keluarga Imran. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat dari surah Ali Imran yang bukan sahaja berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahkan berkenaan dengan ibunya Maryam, memberi bimbingan pada kita untuk memberikan clear explanation, suatu penjelasan yang betul-betul memberikan kepastian pada orang yang masih lagi bertanya atau ragu-ragu berkenaan dengan siapa Maryam dan siapa Isa alaihi salatu wassalam. Khususnya pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bunda kakanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa pada pagi yang ke-6 dalam bulan Jumadil Ukhra tahun 1435 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kehidupan kita di bulan yang penuh dengan keberkatan
sebagaimana kita berjumpa dulu di awal bulan, dan begitulah kita berjumpa di akhir bulan. Saya perkirakan dulu bila kita berjumpa di awal bulan, kita dapat satu musibah yang besar, yang Barack Obama pun tengok khabarnya, tengok tok bomo kita, macam mana tok bomo kita mencari kapal terbang. Saya perkirakan musibah itu akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita jumpa, kita temui, dan akan kita tahu apa sebenarnya di sebalik apa yang telah terjadi itu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan yang sebaik-baiknya untuk kita. Sebab itu kita selalu diingatkan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran daripada musibah yang aku hadap, dan gantikanlah daripada musibah yang aku terima ini khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi senantiasa membimbing kita dalam melayari kehidupan sementara, dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan daripada Al-I'jazul Ilmi, iaitu perbincangan yang kita ambil daripada ayat Al-Quran, begitu juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fakta ilmiah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam Al-Quranul Karim, dan begitu juga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita selesai membincangkan berkenaan dengan mukjizat ilmiah dari ayat Al-Quran, dan begitu juga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa Isa muncul semula di hari kiamat. Kali ini kita lihat tajuk seterusnya yang juga berkenaan dengan peristiwa akhir zaman yang dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Surah yang bukan saja berkenaan dengan pemuda yang kita sedia maklum famous dengan panggilan Ashabul Kahfi. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi menerangkan tentang seorang lelaki bernama Dzulqarnain. Apakah Dzulqarnain ini? Alexander the Great, sebagaimana yang biasa kita dengar, ataupun kita ada kekeliruan berkenaan dengan nama Dzulqarnain ini. Kenapa Dzulqarnain? Dzulqarnain bukan kita nak berbicara berkenaan dengan Dzulqarnain itu secara spesifik, tapi Dzulqarnain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Yang muncul di akhir zaman bukannya Dzulqarnain, tapi yang muncul adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yang kalau berbicara tentang Dzulqarnain, tak mungkin kita kesampingkan perbincangan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan begitu juga soal Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang menyatakan, kalau berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi, nampaknya macam orang Cina. Udah orang Cina pula kena, makin marah nanti orang Cina. Tak cukup dengan embassy di Beijing tu yang kena serang, kan? Senang-senang, apakah dengan mudah berpandukan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, rupa Ya'juj dan Ma'juj ni nampak macam orang Cina, sepet dan sebagainya. Cina lah ni. Maka insya-Allah menerusi perbincangan seperti ini, diskusi-diskusi, insya-Allah kita dapat suatu pencerahan yang mudah-mudahan kita kongsikan bersama, guna untuk manfaat
dalam dakwah kita, dalam memberitahu manusia innahul haq, sungguhnya Al-Quran itu benar, dan sesungguhnya Al-Quran itu kita bawa ke mana sekalipun, kita baca dalam kapal terbang sekalipun, ataupun kita baca dalam kapal selam, dia memberikan petunjuk kebenaran untuk seluruh manusia. Jadi insya-Allah kita mulakan Ya'juj dan Ma'juj. Mengapa dipanggil Ya'juj dan Ma'juj? Adakah dia berbeza dengan kita, Ya'juj dan Ma'juj ni? Macam juga kita bincangkan tentang Dajjal. Dajjal ni manusia ke bukan manusia? Dia jin ke? Ternyata bila kita bincangkan, menunjukkan di situ bahawa Dajjal ini sebenarnya adalah manusia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj, qabilatani 'azimatani, itu dua kabilah. Dia disebut dua kabilah ni, itu dua kumpulan manusia yang besar jumlah mereka, ramai. Au sya'bani min bani Adam. Bila disebut sya'bun ni, maknanya bangsa. Macam sya'bus Sin, bangsa Cina. Begitu. Min bani Adam, mereka daripada keturunan Bani Adam, anak Adam. Kama jaa fi dzalikal hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Manakala Al-Quran tidak menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj ni daripada keturunan Bani Adam, dia tak sebut secara literal begitu, tapi yang menyebutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, tak perlu kita persoalkan lagi adakah dia daripada kalangan jin. No, dia dari kalangan manusia. Kemudian ada sedikit noktah di sini, ada sedikit noktah pula. Wa ma warada fi ba'd al-kutub min anna minhum al-qasir jiddan was-saghir wa minhum al-kabir wa minhum alladhi yaftarishu udhunan min udhunayhi wa yaltahifu bil-ukhra wa ma ashbaha dhalika fa kullu hadhihi la asla laha. Maksudnya apa? Kata apa yang kita dapatkan daripada sebahagian kitab-kitab, daripada buku-buku. Orang kalau menulis buku, kalau nak lebih lebih gempak lagi, nak lebih laris lagi, maka akan dimasukkan di situ fakta-fakta yang na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang fakta itu dimasukkan dengan rasa tidak bertanggungjawab, dengan spekulasi dan sebagainya. Baik, begitu juga berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam sebahagian kitabnya ada menyebutkan saiz Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu kecil. Kecil macam mana? Macam orang bunian. Cerita bunian ni wallahu a'lam, tak tahu kebenaran. Itu juga Ya'juj ni, Ya'juj dan Ma'juj ni digambarkan mereka ni terlalu kecil. Ada yang pendek sangat, ada yang besar sangat. Dan begitu juga ada yang menuliskan bahawa telinga Ya'juj dan Ma'juj ini dia lebar, sampaikan telinga, katakan telinga sebelah kanan dia boleh sampai ke sebelah kiri. Mak besarnya, dan telinga gajah. Nampak macam lawak jenaka, tapi itu adalah sebahagian daripada fakta yang terdapat, kata pengarang di sini, di dalam beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana dalam nota yang lain disebutkan perkara-perkara seperti ini ada yang diambil daripada Israiliyat, iaitu cerita-cerita yang dibawakan oleh sebahagian pendeta Bani Israel. Sebab itu disebut Israiliyat. Ada unsur-unsur Israiliyat, macam cerita bulan terbelah lah contohnya. Dalam cerita Israiliyat itu menyatakan, kenapa disebut Israiliyat? Bukan ke waktu itu kalangan bangsa Arab yang menengoknya, tapi dia ada manipulasi di situ sehingga mengelirukan. Sehingga dalam cerita bulan terbelah tu, kononnya bulan itu dipanggil oleh Nabi, dan bulan itu datang dan kemudian masuk ke dalam lengan jubah Nabi, masuk kedua-dua belah bulan tadi, dan keluar dari bahagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ternyata bila diteliti, itu merupakan suatu dongengan yang tidak ada kebenaran. Begitu juga berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Apatah lagi Ya'juj dan Ma'juj ini, cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan Zulkarnain ini berlaku ribuan tahun sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut di sini wa innama hum min bani Adam wa ala tabi'ati bani Adam. Adapun yang sebenar-benarnya mereka ini adalah daripada zuriat keturunan Nabi Adam. Dalam satu hadis disebutkan pembahagian berkenaan dengan bangsa manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sam ni dia daripada anak-anak Nabi Nuh. Sam bin Nuh, daripada Sam bin Nuh ni lahirnya bangsa Arab. Kemudian daripada Yafith, daripada keturunan Yafith ini lahirnya bangsa Turk disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Turk ni maknanya Turki atau Turkmenistan? Dia Turk juga. Ternyata kalau boleh kita katakan satu kesimpulan daripada perbincangan, Nabi sebut Turk maknanya bangsa yang matanya sepet, macam orang sebelah timur lah, bangsa Cina, bangsa Korea, bangsa belah Tan begitu. Baik. Wa ala tabi'ati bani Adam, dan tabiat dia, perangai dia macam manusia, macam Bani Adam. Lakinnahum fi waqti Dzul Qarnain kanu qauman mufsidina fil ard. Akan tetapi yang membezakan mereka dengan manusia lain, mereka ni kerjanya memang mufsidi. Sifat mereka itu mufsidi, iaitu sentiasa melakukan kerosakan, sentiasa melakukan kebinasaan, kejahatan. Dan sebab itu bila ada di kalangan manusia yang biasa ni melakukan kejahatan, kerosakan, mereka sebenarnya berperangai seperti wal'iyadu billah, seperti Ya'juj dan Ma'juj. Fatalaba jiranuhum min Dzul Qarnain an yaj'ala bainahum wa bainahum sadda. Maka kerana kerosakan, kejahatan yang dahsyat yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, jiran mereka, iaitu manusia yang tinggal berhampiran dengan kabilah Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu, telah meminta daripada Dzulqarnain untuk membina benteng hatta yamna'ahum min al-wusul ilaihim wa ifsadihim fi ardihim, wa fa'ala dhalik, sehingga dengan benteng itu dapat menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini tadi daripada sampai pada mereka, dan membuat kerosakan di bumi mereka, di tempat mereka. Wa fa'ala dhalik, maka Dzulqarnain pun melakukan yang demikian itu. Artinya Dzulqarnain memenuhi permintaan sebagaimana yang diminta itu tadi. Baik, kita lihat daripada surah Al-Kahfi sebelum kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil daripada hadis-hadisnya. Qala azza wa jalla fi qissatil malik as-salih Dzul Qarnain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan pada kita berkenaan dengan kisah Al-Malik As-Salih, seorang raja yang salih, yang namanya Dzul Qarnain. Kenapa disebut Dzul Qarnain? Ini ada banyak perbahasan. Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, dia ada banyak perbahasan. Nanti insya-Allah kita simpulkan. Baik, bermula daripada ayat 92 sehingga ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Sadaqallahul azim. Kalau tuan-tuan ada mushaf sekarang ni, boleh tuan-tuan tengok di situ ayatnya. Saya tidak nak terjemahkan, nak perincikan by ayat. Semua nak bincangkan berkenaan dengan Zulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Pertama kita lihat siapa Zulqarnain. Huwa malikun mu'minun salih. Dia seorang, dia dah sebut tadi, malik. Dia seorang raja, penguasa yang beriman dan dia salih. Walam yakun nabiyyan 'ala al-qawl ar-rajih. Ada beberapa pandangan menyatakan dia nabi. As-sahih atau yang rajih, yang lebih tepat, menyebutkan bukanlah dia seorang nabi. Dia seorang manusia dan dia penguasa, dia raja, dan dia seorang yang salih. Summiya bidzil qarnain. Kenapa dinamakan Zulqarnain? Yang membawa gelaran Zulqarnain li'annahu qad balagha al-masyariq wal magharib min haitsu yatlu'u qarna asy-syaitani wa yaghrub. Ini yang kita sebut sebagai kesimpulan. Kerana pendapat ni banyak. Kenapa sebut Zulqarnain? Ada yang menyatakan dia pakai apa kita panggil mahkota kebesaran daripada tanduk. Tapi kesimpulan di sini dinamakan Zulqarnain kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dia telah menjelajah ke seluruh pelosok bumi. Menjelajah ke seluruh dunia, daripada tempat terbit matahari sehinggalah tempat terbenam matahari. Maknanya timur dan barat sudah dijelajahinya, sudah didatanginya. Dan itu baik. Kalau begitu, apa kaitannya dengan qarnain, dua tanduk ni? Min haitsu yatlu'u qarna asy-syaitan wa yaghrub. Kerana syaitan ni dia berada di mana-mana. Dan syaitan simbolnya ialah tanduk. Sebab itu na'udzubillah, kalau orang jahat sangat ini dah tumbuh tanduk kan. Na'udzubillah. Dan sebab itu kita tak setuju bila ada anak-anak muda kita pakai baju jersey pasukan syaitan merah. Tak payah terjemah in English lah kan? Baju syaitan merah, kelab tu kan? Dan pada baju syaitan, kelab syaitan merah tu, dia ada gambar syaitan. Jangan tanya saya pula betul ke itu gambar syaitan, wallahu a'lam. Tapi kerana pasukan itu sendiri dengan megahnya dipanggil sebagai syaitan merah, maka kita tidak bersetuju. Sama juga bila anak-anak muda kita dah tegur lah dulu, dia suka sangat dengan pasukan bola tu, tapi pasukan bola tu dia punya iklan penaja dia tu adalah Kasper tulis situ. Dan kita sesungguhnya sama sekali tidak bersetuju dengan perkara itu, kerana dia satu penajaan dan dia satu iklan. Jadi mudah-mudahan people in the know about it, insya-Allah. Jadi disebutkan itu kerana syaitan simbol tanduk, dan syaitan ini muncul di timur dan di barat. Kerana Zulqarnain ini berkeupayaan dia menjelajahi timur dan barat, maka dipanggil Zulqarnain. Begitu, wallahu a'lam. Wa huwa ghairul Iskandar al-Maqduni. Ini penting supaya kita tidak keliru di antara Zulqarnain dengan Alexander the Great. Dan ini pun sudah disebutkan Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu satu kitab sejarah dunia yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir. Ada menyebutkan tentang perbezaan di antara Alexander the Great dengan Zulqarnain ini tadi. Fa innal Iskandar kana kafira. Kerana telah disepakati oleh para ilmuwan Islam, Alexander the Great itu kafir. Dia bukan seorang raja yang mukmin yang saleh. Manakala Zulqarnain ini seorang raja yang beriman, yang saleh.
Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini adalah yang the first one ni, Zulqarnain, not the second one, not Alexander the Great, kerana yang itu Makedonia. Wa zamanuhu mutaakhirun an Zulqarnain. Dan disebutkan lagi di sini zaman atau masa Alexander the Great ni, dia adalah selepas, diperkirakan di sini selepas 2000 tahun kemunculan Zulqarnain, kemudian barulah masa Alexander the Great. Wallahu a'lam. Ini sebagai satu kesimpulan daripada perbincangan. Sebab itu disebutkan berkenaan dengan cerita-cerita seperti ini, ujung dia wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Macam kita lah, kita kena kelentong satu dunia menyatakan tarikh lahir Nabi Isa itu 25 Disember. Walhal bila dikaji, diteliti, ternyata dia bukan 25 Disember. 25 Disember itu diambil daripada tarikh perayaan Dewa Matahari, Amon-Ra, dalam zaman tamadun Mesir purba. 25 Disember datang Roman, diambil tarikh itu dan dia mendakwa tarikh itulah tarikh kelahiran Nabi Isa. Yang tepatnya wallahu a'lam, kerana ada orang memprediksi, dia kata bukan, itu tanggal 17 Juli. Itu saya bacalah dalam satu kajian yang dibuat oleh beberapa ilmuwan dari Indonesia. Dia bukan 25 Disember Pak, tapi 17 Juli, Julai lah. Wallahu a'lam. Yang itu pun menjadi satu perbahasan. Yang penting, kalau tarikh Nabi Isa pun, tarikh kelahiran Nabi Isa pun diperselisihkan, apatah lagi yang melibatkan cerita tarikh yang tepat, tarikh sebenar, berkenaan dengan peristiwa yang berlaku ribuan tahun sebelum itu. Termasuklah yang berkenaan dengan Zulqarnain ini tadi. Waqad dzakarallahu qissatahu fi suratil Kahfi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Zulqarnain ini dalam surah Al-Kahfi. Bukan saja yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga yang berkenaan dengan yang lain. Wa annahu tafal ard, dan sesungguhnya dia tafa. Tafa ni maknanya tawaf, maknanya dia mengelilingi dunia. Masya Allah. Kalau orang kata Christopher Columbus, siapa lagi, Ferdinand di Magellan dan lain-lain nama yang disebutkan dalam catatan sejarah, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberitahu berkenaan dengan penjelajahan dunia ini sudah dilakukan seawal zaman Zulqarnain, di mana disebutkan di sini tafal ard, dia telah mengelilingi dunia. Wa sanaqifu huna ma'al ayatil muta'alliqah biqissatihi ma'a Ya'juj dan Ma'juj. Jadi disebut di sini bukanlah perbincangan kita khusus berkenaan dengan Zulqarnain, tapi berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, dalam ayat tadi disebutkan thumma atba'a sababa. Selepas daripada beberapa peristiwa, maka Allah menyatakan pula tentang bagaimana Zulqarnain menjumpai tempat Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ni? Satelit Inmarsat tak boleh nampak di mana Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Inmarsat kata terhempas di lautan Hindi. Nah, ini bukan nak condemn atau memperlekeh. Habis macam mana sekarang canggih dah ni. Satelit sesaja, radar, kemudian berbagai peralatan, takkan tak jumpa ni. Ni atas muka bumi ni, bukan dia masuk dalam black hole dan sebagainya. Kena tanya Tok Bomo juga ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya datang ni bukan nak mengata Tok Bomo, kerana Tok Bomo tu pun geng 08 juga. Apa ni geng 08 ni? Maksudnya orang Perak, temannya orang Perak. IC itu tengah-tengah tu 08 721224 085315. Cuba tengok IC Tok Bomo, sama 08 tengah-tengah. Jadi bukan nak kempen pasal Perak pula, tidak. Tapi kita dalam zaman teknologi,
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini bercakap tentang teknologi ni. Walaupun saya bukan salah seorang daripada teknokrat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas dalam surah Fussilat agar kita betul-betul memanfaatkan ilmu, pengetahuan, informasi, teknologi, dan kemampuan menguasai apa yang telah pun dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam surah Fussilat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Kali ini kalau dibincangkan, yang bawa ke UNESCO ayat ini, ataupun bawa ke United Nations, dan muqaddimah, ucapan seorang cendekiawan Muslim di persidangan-persidangan bertaraf dunia seperti ini, dia akan membuka dan akan menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Apa sebenarnya Allah sampaikan daripada ayat ini tadi? Sanurihim, maknanya kata Allah, akan kami tunjukkan. Kami akan tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala belum lagi, not yet, belum lagi menunjukkan apa yang hendak ditunjukkan, tapi kata Allah, sanurihim, we will show you, we will show them, kata Allah Subhanahu wa taala. Who's them in this ayat? Iaitu pada manusia. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda bahawa kami maha berkuasa, tanda bahawa apa yang kami nyatakan, perkara yang akan berlaku in the future, akan kami buktikan bahawa apa yang kami nyatakan dalam Al-Quran itu benar. Fil afaq, di mana Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan, nak buktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu the great, the provider and the sustainer of the world. Fil afaq, di segenap penjuru alam semesta ini tadi. Iaitulah kalau kita lihat, dengan Allah memberikan kepandaian, orang berapa dalam lautan Hindi itu, kalau diselam dengan kapal selam, masih lagi dapat berhubung dengan satelit. Jadi kepandaian itu dapat daripada siapa? Adalah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan manusia meneliti dan mengkaji ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusihim, dan begitu juga pada diri-diri mereka, sehingga orang boleh mengkaji tentang penyakit apa yang terdapat pada tubuh badan manusia, bagaimana melakukan pembedahan, bagaimana memindahkan jantung, bagaimana memindahkan organ, yang kemudiannya dia menuntut kepada perbahasan fiqh berkenaan dengan hukum mahkam baru berkenaan dengan pemindahan organ-organ ini. Kalau dulu pemindahan organ haram, dan kemudian hukum hakam tadi berubah, berbeza dengan apa yang telah pun diputuskan dahulu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, wa fi anfusihim, pada diri mereka. Hendaklah mereka mengambil pengajaran daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, hasil kajian penelitian mereka. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Maknanya kata Allah, belum cukupkah bahawa Tuhanmu itu tadi bersaksi bahawa segala apa yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, dan bahawa sungguhnya Al-Quran itu benar. Tapi mengapa kita kembali kepada khurafat? Mengapa seolah-olahnya kita menidakkan teknologi? Kalaupun kita kata kami tidak menafikan kekuasaan Allah, kami cuma berikhtiar, berusaha. Berikhtiar dan berusaha tidak bermakna sehingga kita menjerumuskan diri kita ke dalam perkara-perkara khurafat. Na'udzubillah. Berbalik kepada persoalan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini tadi, tak bolehkah dikesan daripada satelit, radar, di mana tempat sebenarnya? Baik, sambungan daripada ayat tadi, hatta idza balagha bainas saddaini,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Saddain. Perbincangan ini insya-Allah kita bahagikan kepada dua bahagian macam perbincangan berkenaan dengan Nabi Isa. Maknanya kalau tak habis hari ini, insya-Allah sambung pada pertemuan akan datang. Bagi kita awal lah. Tidak nanti perbincangan kita dianggap sebagai tergantung. Kerana tak habis. Baik. Jadi disebut Saddaini, sehinggalah Zulqarnain sampai di Saddaini. Apa maksud Saddaini di sini? Ay hatta idza wasala bi junudihi ila mintaqatin baina jabalaini 'azimaini. Sehinggalah Zulqarnain dan tenteranya sampai di satu kawasan di antara dua gunung, Jabal. Di antara dua gunung, dua gunung yang besar. Di mana dua gunung ini tadi? Pengarang dia mengambil pandangan, wallahu alam. Ini hasil daripada kajian. Pengarang ni bernama Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, salah seorang daripada profesor di sebuah universiti di Saudi Arabia. Baik. Jadi dia kata, dia mengambil pandangan bahawa kawasan ni dua gunung yang besar ni tadi bi munqati'i ardi Turk mimma yali Armenia wa Azerbaijan. Dia mengambil pandangan yang ini. Saya sebutkan ini maknanya kalau tuan dan puan nanti terjumpa dengan fakta lain atau penjelasan yang lain yang bukan tempat ni, jangan kata yang ini salah atau yang itu salah. Itu kita kata itu merupakan hasil kajian dan hasil penelitian serta pandangan yang kemudiannya disimpulkan. Jadi pengarang di sini dia ambil pandangan yang menyatakan kawasan ni dia di kawasan Azerbaijan yang berhampiran dengan Armenia, yang juga berhampiran dengan Iran kawasan tu. Sebab itu dia tunjuk sini. Dia tunjuk sekali dengan peta sekali lah, peta kecil je, simple je. Ini kamera boleh nampak lah ni. Situ dia tunjuk kawasan itu. Adakah benar-benar tepat di situ? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Saddaini. Baik. Yang dikatakan Saddaini di sini, hatta idza balagha baina Saddaini. Asal maksud saddun ni maknanya benteng atau empangan. Tapi maksud Saddaini di sini huma jabalan, ialah kedua-duanya itu dua gunung tadi yang besar. Bainahuma thagratun yakhruju minha Ya'juj wa Ma'juj ala biladi Turk. Di antara kedua-dua gunung ni ada laluan yang mana yang dibuat benteng oleh Zulqarnain ni ialah laluan ni tadi, iaitu laluan yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar sehingga melakukan kerosakan. Faya'ithuna fiha fasadan wa yuhlikuna al-hartha wan nas. Ya'juj dan Ma'juj ni bila dia keluar, dia bukan saja merosakkan persekitaran, merosakkan muka bumi, tapi dia juga merosakkan manusia lah sekali. Baik. Fa'indama ra'at Turk fi Dzulqarnain quwwah. Bila bangsa Turk ni tadi mendapati bahawa Dzulqarnain ni memiliki kekuatan yang pada mereka nampak ni luar biasa, berbeza dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Wa tawassamu fihi al-qudratu was-salah, dan terhimpun pada Dzulqarnain ni kekuatan dan saleh, dan sifat-sifat kebaikan. Aradu alaihi an yuqima lahum saddan fi wajhi Ya'juj wa Ma'juj alladhina yuhajimunahum min dhalikal mamar. Mamar ni maknanya laluan tadilah. Maka Ya'juj dan Ma'juj ni minta kepada Dzulqarnain dengan jasa baik beliau agar beliau membuat satu halangan yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada datang kepada mereka. وذلك مقابل مال يجمعونه ويعطونه له جزاء عمله. Dan yang demikian itu maksudnya permintaan tadi diminta oleh bangsa Turki kepada Dzulqarnain ini tadi
dia ada balasannya. Balasannya kata mereka, tak apa, kami himpunkan seluruh harta benda kami dan kami berikan kepadamu wahai sang raja. Tapi apa jawapan Zulkarnain? Apa reaksi Zulkarnain? Lakinna Zulkarnain al-malikus salih tatawwa'a biiqamati saddi biduni mal. Akan tetapi Zulkarnain ni, kerana dia seorang raja yang salih, dia tatawwa', dia dengan sendirinya tanpa minta balasan, dia dengan rela hati, boleh diterjemahkan begitulah tatawwa' ni. Dia dengan rela hati, untuk membina apa yang dipanggil sebagai sad atau benteng, tanpa dia meminta balasan. Kenapa? Dan apa yang dijawab oleh Zulkarnain, apa dia? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku itu adalah lebih baik daripada ganjaran yang hendak kalian berikan. Maknanya, sebagaimana ucapan Sulaiman alaihi salatu wassalam, bila Balqis yang pada awalnya cuba untuk menyogok Sulaiman dengan hadiah, pemberian dan sebagainya, maka jawapan yang sama daripada Sulaiman, itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada apa yang diberikan. Baik. Kemudian berlakulah kronologi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap benteng itu tadi, yang mana dia merupakan campuran besi dan tembaga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kekukuhan tembok atau benteng itu tadi, sehingga ribuan tahun lamanya dia bertahan, sehinggalah tiba masanya yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, berjaya Ya'juj dan Ma'juj ini tadi mengorek, meruntuhkan benteng itu tadi dan keluar untuk melakukan kebinasaan. Baik. Lanjutan daripada perbincangan ialah pada perenggan seterusnya, man Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Tadi kan kita sebutkan, bahkan ada beberapa persoalan yang akhirnya menjadi satu tuduhan. Nampaknya macam orang Cina lah ni Ya'juj dan Ma'juj ni. Baik. Qila Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyani mislu Talut wa Jalut. Dikatakan panggilan Ya'juj dan Ma'juj ni dia merupakan ismani a'jamiyah, isim ajam. Apa maksud isim ajam? Iaitu suatu kata nama yang tidak ada dasar, yang tak ada kata dasar dalam bahasa Arab. Macam Talut dan Jalut. Nak dikaji apa maksud Talut dan Jalut, tengok tak ada dalam bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab, sebab itu dipanggil ajam. Macam kita ni ajam lah. Nama kita kalau tidak ada bunyi Arab, katalah nama apa, Yop, Lop, cari dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, mana jumpa Yop. Contoh. Jangan marah pula kalau ada orang nama Yop, tak. Tapi nak bagi tahu itu salah satu daripada contoh yang disebut sebagai isim ajam, yang tak ada asal usulnya dalam bahasa Arab. Begitu juga nama, kalau katakan Robert, tanya kita apa maksud Robert dalam bahasa Arab, tu dia nak cari Robert. Baik. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, waqila Ya'juj wa Ma'juj mushtaqun min qawlihim ajjatin nar. Pandangan yang kedua pula menyatakan ada asal usul daripada perkataan Ya'juj dan Ma'juj, iaitu daripada kata perbuatan ajja, ajjatin nar. Bila disebut ajjatin nar ni, menyala api itu. Idzal tahabat, apabila dia bernyala dengan marak dan membakar, menghanguskan. Dzalika annahum ummatun khabisatun tahriqu wa tudammiru fil ard. Tuharriqu wa tudammiru fil ard.
Pandangan yang kedua ni menyatakan kenapa dikaitkan dengan api yang menghanguskan, membakar, bernyala dengan marah. Kerana mereka ni merupakan satu kaum, satu umat yang mereka ni khabithah, jahat, ya, penuh dengan kejahatan kehidupan mereka, merosakkan dan membinasakan, ya, perosak dan pembinasa di muka bumi. Sebab itu dipanggil Ya'juj dan Ma'juj, daripada kata dasar yang sama, iaitu ajja. Baik. Pandangan yang ketiga menyatakan mushtaqun minal ma'il ujaj wa huwa syadidul muluh. Yang pandangan yang ketiga ni dia kata diambil daripada perkataan ujaj. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbezaan di antara air-air di lautan. Ada satu tempat tu air dia tu azbun furat, iaitu dia lazat dan bersih, dia tak rasa masin. Wa hadha milhun ujaj. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan tanda kekuasaan dia. Dan tadi dah sebut di segenap penjuru, bahkan di lautan pun Allah tunjukkan ada barrier between two seas yang telah pun kita bincangkan dulu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah tunjuk, oh yang ini kata Allah milhun ujaj, yang ini bersangatanlah masinnya. Siapa mampu nak minum air lautan yang bersangatan masin itu? Jadi ada pandangan daripada para ulama menyatakan perkataan Ya'juj dan Ma'juj itu diambil daripada kata-kata ujaj, iaitu yang syadidul muluhah, maksudnya bersangatan masin. Jadi apa kaitannya dengan bersangatan masin dengan Ya'juj dan Ma'juj ni? Kerana mereka ini bersangatan dari segi melakukan kerosakan dan kejahatan. Begitu. Yang keempat, minal ajji. Minal ajji, iaitu perkataan atau kata nama ajj yang membawa maksud wahwa syiddatul adwi warraqdi, iaitu ajli maksudnya dia bersangatan dari segi permusuhan dia. Dia tak tanggung-tanggung dari segi permusuhannya dengan manusia. Dia memang melakukan permusuhan yang bersangatan. Sebab itu dulu orang menyatakan tentera dari Mongol, Tatar, Hulagu, atau sebelumnya datuknya Genghis Khan yang melakukan kerosakan, yang melakukan kebinasaan sehingga hancur kota raya Baghdad pada ketika itu. Oh, inilah bangsa, inilah Ya'juj dan Ma'juj. Apakah dakwaan itu benar? Dan ada lagi yang menyatakan bahawa disebutkan benteng ni tadi, sad ni tadi, mereka mengaitkannya dengan apa? Iaitu dengan tembok besar Cina. Jadi secara kesimpulan kita katakan beberapa dakwaan ini tidak ada asasnya. Pertama berkenaan dengan tembok besar Cina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas bainas saddaini, di antara dua gunung. Manakala tembok besar Cina tu, tengok sepanjang-panjang dia tembok besar Cina, dan dia didirikan di atas puncak gunung. Saya tak boleh nak explain sebab saya tak pernah pergi Cina. Siapa yang dah pergi Cina, dah naik, dah melawat, itu lebih better in terms of explanation. Cuma saya sebutkan ini, ada orang membandingkan, kalau gitu dia tembok besar Cina. Ternyata itu satu dakwaan yang tidak berasas. Begitu juga berkenaan dengan bangsa yang dikhususkan di sini. Nanti insya-Allah kita lihat penjelasannya. Baik. Perenggan seterusnya disebut di sini soalan. Ada dua soalan. Ma dinu Ya'juj wa Ma'juj? Apa agama Ya'juj dan Ma'juj ni? Apa agama mereka? Buddha ke? Kristian ke? Hindu ke? Animism ke? Atau agama apa? Wa hal balagathum risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada mereka? Sebab
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab, menurunkan azab kepada mana-mana bangsa, mana-mana kaum, hatta nab'atha rasula, sehinggalah kami mengutuskan rasul pada mereka. Baik. Walladhi rajjahahu al-Hafiz Ibn Hajar. Ini diambil daripada pandangan al-Hafiz Ibn Hajar, Asqalani, annahum qabilatani min waladi Yafis bin Nuh. Dalam kitab Fathul Bari, iaitu syarah bagi Sahih Al-Bukhari, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan, tadi kita dah sebut, kedua-dua kabilah ini tadi, kumpulan manusia iaitu Ya'juj dan Ma'juj ini tadi, berasal daripada keturunan Yafis bin Nuh. Itu salah seorang daripada anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fahuma min waladi Adam wa Hawa, wa yadullu alaihi ma jaa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebenarnya hadis ini, dan juga Imam At-Tirmidzi, dan standard hadis ni hasan sahih. Jadi sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis ni agak panjang, saya cuba baca dan saya cuba simpulkan, insya-Allah dia menjadi kesimpulan pada perbincangan pada bahagian pertama berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, sebelum kita insya-Allah nanti dipermudahkan, dipanjangkan usia kita komplitkan pada bahagian yang kedua, insya-Allah. Baik, jadi Imran bin Husain meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'dhi asfar, dalam beberapa permusafirannya, ketika Nabi bermusafir, fatafawata baina ashabihi siyar farafa'a bihataini al-ayataini sawt. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasalah dalam kafilah tu kadang-kadang ada yang berjalan dulu ke depan, ada yang lambat ke belakang. Jadi apa sebenarnya kata Imran bin Husain? Di satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Nabi ketika dalam permusafiran ni, Nabi akan membaca Al-Quran. Dia tidak maknanya membiarkan waktu berlalu, dan sepatutnya begitulah keadaan kita. Kita bawa mushaf ke mana-mana, dalam permusafiran kita. Kalau kita tidak memandu, kalau kita jadi penumpang, maka kita bukalah mushaf itu tadi dan kita baca ayat Al-Quran, ittiba' atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai pada ayat dari surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kalau kita tengok ayat ni tak ada kaitan pun dengan Ya'juj dan Ma'juj, tapi kenapa penceritaannya berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggikan suaranya pada ayat ini. Kenapa? Itu merupakan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya meminta sahabatnya kalau yang terlambat belakang tu bersegera, kalau yang dahulu ke depan sana agar patah balik dan datang kepadanya. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat supaya para sahabatnya berhimpun datang menghampirinya. Baik, ayat tadi, wahai sekalian manusia, takutlah kalian pada Tuhan. Sungguhnya kegoncangan kiamat itu adalah syai'un 'azim, sesuatu yang sangat hebat, sangat dahsyat. Pada hari kalian lihat wanita yang menyusukan anaknya terlepas daripada memegang anak susuannya itu tadi, kerana terkejut dengan kedatangan kiamat.
dan wanita yang sedang mengandung akan wa tad'u, akan beranak, begitulah maaf cakap, akan terberanak pada ketika itu juga, kerana kejutan kedatangan kiamat itu tadi. Dan kamu lihat manusia itu mabuk, tapi mereka itu tidaklah mabuk, tetapi azab Allah itu bersangatan pedih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut azab Allah syadid selepas daripada Allah ceritakan kronologi dia, wanita yang sedang mengandung akan melahirkan anak, kemudian yang sedang menyusu akan terlepas, kerana sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, sebelum datangnya kiamat, berlakunya peristiwa Al-Qari'ah tadi, Az-Zalzalah tadi, sekalian mereka yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jal. Yang tinggal pada ketika itu adalah di kalangan mereka yang tidak beriman dan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu akhir ayat ini berbunyi azaballahi syadid, azab Allah itu bersangatan pedihnya. Baik, falamma sami'a ashabahu bidzalika hassul matya wa 'arafu annahu 'inda qaulin yaqul. Jadi tahulah sahabat bila Nabi tinggikan suara pada dua ayat ni tadi, Nabi meminta agar mereka datang berhimpun. Ada tazkirah penting yang nak disampaikan. Baik, falamma ta'ashabu haulahu qala. Apabila semua ta'ashabu ni maknanya ijtama'u, berhimpunlah dekat dengan Nabi, maka Nabi pun memulakan bicaranya. Atadruna ayy yaumin dzak? Tahukah kalian hari apakah itu? Itu yauma tadi pada ayat kedua, yauma tarawnaha tadi. Dzaka yaumun yunadi Adam fayunadihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala ya Adam. Pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menceritakan bagaimana hari itu Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu tugas. Apa tugasnya? Ya Adam ib'as ba'san ila an-nar. Wahai Adam, himpunkan kumpulan yang nak dicampakkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Fa yaqulu ya Rabb, wa ma ba'sun nar? Lalu Adam bertanya, minta penjelasan, ya Allah, macam mana nak ataupun siapa yang sebenarnya nak dicampakkan ke dalam neraka? Qala min kulli 1999 fil nar wa wahidun fil jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya kepada kita. Jadi disebut di sini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini tadi, yang merupakan firman-nya kepada Adam, dia kata pada setiap 1000 tu 999, ini jelas 999, 999 masuk neraka, satu masuk syurga. Qala Imran, maka Imran pun meriwayatkan reaksi para sahabat ketika itu. Fa ablasa ashab hatta ma awdahu bidahik. Para sahabat semuanya kecut, pucat muka mereka bila mendapat perkhabaran itu tadi. Macam mana bila mereka diberitakan berkenaan dengan ciri-ciri munafik, mereka jadi bimbang dan ragu kalau mereka terbuat perangai munafik ini tadi. Begitulah reaksi para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kepada Adam tadi kata 999, sahabat semua pucat risi pada ketika itu. Kata Imran bin Husain, falamma ra'a dzalika qala, bila Nabi tengok keadaan itu, i'malu wa abshiru fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi innakum lama'a khaliqatayn ma kanata ma'a shay'in qattu illa kasrata. Kata Nabi, beramallah, wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Artinya
Kalau kita tamassuk bid-din, kalau kita berpegang betul-betul pada agama, kita takkan termasuk dalam 999 daripada 1000 itu. Itu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana datang seramai-ramainya ni? Ini Nabi nak bagi tahu ni, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Innakum lama'a khaliqataini. Sungguhnya kalian, ya, sebenarnya nanti terhimpun pada bersama dengan dua kabilah ni tadi. Dua kejadian yang mana mereka ni terlalu ramai. Illa kasrata, mereka memang ramai, dan zuriat keturunan mereka ni memang seramai-ramainya. Siapakah mereka itu? Ya'juj wa Ma'juj, wa man halaka min bani Adam wa bani Iblis. Jadi Nabi sebut di sini Ya'juj dan Ma'juj ni memang seramai-ramai manusia, seramai-ramai keturunan. Kalau gitu bukan Cina lah. Sebab Cina dia ada apa? Apa dia panggil tu? Apa? Yang sekat, jangan bagi beranak tu. Apa, lupa dah dia punya nama itu. Dia jangan kalau nak ada anak seorang ke dua orang, itu yang saya tahulah berkenaan dengan undang-undang di China. Kalau lebih pada itu kena denda. Begitu juga dulu katanya Singapura. Siapa Singaporean sini, correct me if I'm wrong, pun begitu juga. Sekarang ni baru bila dia risau tengok Singaporean tak ramai, baru dia ni balik, tukar balik dasar. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni memang seramai-ramainya. Kita nak bagi tahu saja bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni bukanlah orang Cina, bukanlah orang Beijing, orang tu lah. Bukan. Dia memang bangsa yang memang terhalang daripada keluar, bercampur gaul dengan kita manusia biasa ni, kerana benteng yang telah pun dibina oleh Zulkarnain dengan keizinan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan begitu juga yang ramai 999 tadi termasuk daripada kalangan mereka yang kufur, dari kalangan Bani Adam, dan begitu juga Bani Iblis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi juga ada menyebutkan i'malu wa abshiru fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum fin nasi illa kasyamati fi jambil ba'ir aw ar-raqmati fi dhira'id dabbah. Di sini ada tunjuk sini. Ni anak saya masa saya baca buku ni, dia kata ni gambar apa ni ayah? Terang gambar susah. Anak udah dah satu, tapi kita explain jugalah. Ini gambar kaki unta. Apa ada kaki unta ni? Kaki unta ni dia ada cap dia, iaitu cap sebagai tanda. Ini nombor berapa, daripada mana dia cap kat situ untuk sebagai tanda. Di apa sebenarnya Nabi SAW ada sebut ketika hayatnya, beramallah dan bergembiralah. Sesungguhnya kalian ini bila dihimpunkan di kalangan manusia, kalian ni seolah-olahnya seperti satu tumpuk atau satu tanda, kata Nabi. Sebab itu dia bawa gambar unta kena cap ni, iaitu untuk sebagai itulah perbandingan. Ada gambar dan ada hadis dia ni, iaitu kata Nabi seolah-olahnya kalian ni macam satu tanda pada unta yang besar. Begitulah keadaan dan jumlah kalian berbanding dengan orang lain. Kalau kita kata sekarang 1.6 billion Muslim, is it correct? Kita kata begitu, tapi Nabi SAW nak menyebutkan sebenarnya jumlah Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu ramai, terlalu besar jumlah mereka. Bila mereka keluar, mereka akan melakukan kefasadan, mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi. Apa kaitannya dengan i'jazul ilmi dalam kehidupan kita masa sekarang? Macam juga bila kita berbincang berkenaan dengan Dajjal, we talk about Bermuda Triangle. Sekarang ada baru pula Diego Garcia. Itu Dajjal ada di Diego Garcia kan? Itu MH370 mampir di situ kan? Wallahu a'lam. Ini semua
dia berhajat kepada kajian dan perbincangan. Tapi nak sebutkan di sini, insya-Allah nanti kita sambung perbincangan kita. Nabi ada menyebutkan rupa paras, rupa paras Ya'juj dan Ma'juj. Tanpa perlu kita menuduh, tengok sebelah jiran kita, muka hang, jangan kata begitu. Sebab dia Nabi sebut. InsyaAllah nanti kita bincangkan. Jadi mudah-mudahan pada perbincangan bahagian pertama ni, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam biasa, bayar upah bukan pada saya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi minta? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi tersampaikan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan gunanya kalau dari segi perbincangan mukjizat ilmiah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang berlaku ribuan tahun yang silam dan akan berlaku di masa hadapan, berdasarkan penjelasan Nabi bahawa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj satu kepastian yang mesti diyakini, diimani oleh kita semua sebagai salah satu daripada tanda berakhirnya dunia ini atau tanda kedatangan kiamat. Jadi sehingga insya-Allah berjumpa pada pertemuan akan datang. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan kasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.